أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita ditemukan lagi selepas hampir 2 bulan kita tidak bertemu sempena dengan Aidul Fitri, dan hari ini merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallah isna ashar. Allah letakkan bagi kita ini pada setahun ada 12 bulan, dan 12 bulan ini Allah nyatakan indan arba'atun hurum, padanya terdapat 4 di antara bulan yang haram. Bulan yang haram yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bulan yang kita berada sekarang, iaitu bulan Zulqa'dah. Kemudian diikuti dengan bulan Zulhijjah, dan seterusnya bulan Muharram, satu di antara yang terpisah iaitu bulan Rajab. Jadi bulan ini adalah bulan haram. Yang dimaksudkan dengan haram ini ialah Allah angkatkan kesucian pada bulan ini di antara Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan yang berderet. Seperti mana kita nyatakan bahawa dan kita dengar di tanah suci di Baitullah itu disebut dengan tanah haram, yang bermaksud bahawa tanah tersebut adalah tanah suci yang tidak boleh dimasuki, di antaranya ialah orang-orang kafir. Jadi itulah dikatakan bahawa bulan ini bulan suci, bulan di mana umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, diletakkan padanya bibakkah mubarak. Allah letakkan padanya dengan keberkatan bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan di sanalah tempatnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu ketika ini berbondong-bondong di kalangan umat manusia di seluruh pelosok dunia untuk mengerjakan haji. Jadi mengerjakan ibadah haji ini tak lama, hanya memakan masa lebih kurang dalam 5 ke 6 hari sahaja. Iaitu bermulanya persiapan di kalangan jemaah pada 8 Zulhijjah, dan dia akan bertolak pergi ke Arafah pada 9 dan bermalam di sana sehinggalah pada 10 Zulhijjah, dan mereka selepas daripada asar bermunajat pada Allah Ta'ala, dan selepas itu lepas daripada maghrib maka bertolaklah jemaah-jemaah haji pergi ke Muzdalifah, bermabit di sana seketika mengutip batu, dan terus akan pergi ke tanah Mina dan berada sehinggalah pada
hari-hari tasyrik selesai pada 13 Zulhijjah, sama ada mereka melakukan nafar ula ataupun nafar sani. Lepas tu mereka akan bertawaf, tawaf haji dan bersa'i, kemudian tahallul. Maka selesailah. Tak lama, sekejap sahaja. Tetapi mereka datang ke sana sehingga memakan masa 40 hari, 44, 48, ada di antara sampai ke 52. Kerana apa? Kerana penyusunan di antara kehadiran penerbangan-penerbangan di seluruh pelosok dunia. Jadi terpaksa datang daripadanya awal. Siapa yang pergi awal, baliklah di antaranya awal. Siapa yang pergi kendian, maka baliklah kendian. Tapi ada yang pergi kendian, balik awal. Tapi bukan kita, iaitu orang-orang VVIP. Di antara menteri-menteri dengan kerja-kerja mereka, mereka datang lewat dan balik awal. Jadi ada di antaranya pergi awal, baliknya awal, ada yang baliknya lewat. Kalau seandainya diberikan pada dia peluang oleh tabung haji, berikan beberapa hari berada di sana. Jadi mereka di sana di tanah haram. Kemudian mereka di antaranya pergi ke Madinah dahulu ataupun pergi ke Mekah dahulu. Sampai ke Madinah, mereka akan melawat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersemadi di Masjid Nabawi. Jadi di antara dua tanah ini adalah tanah haram. Barang siapa yang berada di Madinah pun jangan lupa pergi satu tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan pada setiap tahun. Nabi menziarahinya setiap tahun. Dan Nabi SAW ada berpesan kepada para sahabat, andai kata kamu melalui tempat ini, maka ingatkan aku dan khabarkan kepada aku. Andai kata Nabi SAW lalu tempat tersebut, Nabi dalam keadaan tertidur. Betapa pentingnya tempat ini, walaupun sebahagian daripada jemaah-jemaah umrah dah pergi beberapa kali di Madinatul Munawwarah, tapi saya berpesan pada diri saya, pada jemaah sekalian, jangan tinggalkan tempat ini. Tempat ini apakah dia? Iaitu Jabal Uhud. Jabal Uhud ni di antara bukit yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahawa bukit ini menyintai Rasulullah SAW dan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga menyintai bukit Uhud. Inilah bukit di antara bukit yang banyak di bumi Madinah. Satu di antaranya yang mempunyai kelebihan di antaranya ialah tanah-tanah daripada bukit Uhud itu berwarna merah. Itu daripada duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah sehinggalah kini. Didapati bahawa bukit tersebut tidak sama. Panjangnya lebih kurang dalam 6 kilometer dan dia disebut dengan Bukit Uhud. Uhud ni bermaksud ialah satu, diambil daripada perkataan ahad, wahidun. Jadi bukit tu hanya satu, tidak bersambung dengan bukit-bukit yang lain. Jadi ini di antara bukit yang Nabi SAW ziarah pada setiap tahun. Bersemadinya para syuhada di sana. Di antaranya ialah pakcik Nabi yang Nabi SAW sayang sangat padanya, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pakciknya yang telah terbunuh, terkorban di dalam peperangan Uhud bersama dengan tentera-tentera Islam yang lain, seramai lebih kurang dalam 70 orang yang disemadikan di kaki bukit Uhud sehinggalah sekarang. Jadi itulah di antara tempat dia selain daripada tempat-tempat yang lain, iaitu di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat bersemadinya di antara Khulafa' ar-Rasyidin yang dua, iaitu Abu Bakar dan juga Sayyidina
Umar radhiyallahu an. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, bagi mereka yang belum pernah pergi, berazamlah. Berazam dan berniatlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Baitullah dan dapat menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi menyatakan, andai kata di antara kamu melawat aku ketika aku tiada, maka seumpama kita ini melawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana hidup. Jadi sahabat-sahabat, waktu hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan sambung daripada Riyadhus Salihin, iaitu jilid yang kedua, bab menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hadis yang ke-25, hadis yang telah diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhaun 'anil munkar aw la yusikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, rawahu Tirmizi. Waqala hadis hasan. Maksud daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Huzaifah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaannya, hendaklah kamu semua menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Atau kalau tidak ditakuti, maka dibimbangi Allah akan menurunkan siksa kepada kamu sekalian. Kemudian kamu memohon kepadanya, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memperkenankan segala permohonan kamu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara satu pesanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Nabi SAW dah tinggalkan kita hampir dekat 1400 tahun. Dan inilah di antara pesanan-pesanan Rasulullah SAW, mengajak untuk membuat kebaikan. Nabi sendiri SAW mengajak kepada umat manusia ini berbuat kebaikan. Namun demikian, ada di antara mereka menentang. Dalam permulaan dakwah Nabi SAW selepas mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berdakwah di bumi Mekah itu sendiri selama 13 tahun. Sewaktu Nabi SAW berdakwah dan dia mengumpulkan di antara umat manusia di kalangan orang-orang Mekah. Nabi pergi satu tempat, iaitu di Bukit Qubais, di Bukit Qubais. Tapi orang kita panggil Bukit Qubis, Jabal Qubis. Qubis ni sayur. Qubais ni satu bukit yang berada di bumi Mekah. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah nak tahu kat mana Bukit Jabal Qubais, kita selepas daripada tawaf di Baitullah, kita akan terus naik ke satu bukit, nama dia bukit iaitu Safa, Bukit Safa. Kita berada di Bukit Safa, kita akan sebelum sa'i berjalan daripada Safa ke Marwah, kita akan menghadap ke kiblat. Kita akan istilam dan di antaranya kita berdoa. Kita berdoa, kita akan menghadap ke Kaabah. Bertentangan daripada pandangan kita, badan kita menghadap ke Kaabah. Dia di belakang badan kita. Di luar daripada Masjidil Haram tu, dia belakang. Maksudnya daripada belakang bangunan tu ada satu bukit yang besar. Bukit tersebut itulah dinamakan Jabal Qubais. Jabal Qubais. Kalau kita keluar daripadanya, maka kita nampak
bukit tersebut dah dipotong ikut lalu celah tu kan. Sebelah atas tu ialah Jabal Qubais. Sekarang telah didirikan bangunan istana Raja Fahad. Jadi ibu-ibu ayah rahmat Allah Ta'ala, disitulah di antara satu tempat sejarah Nabi SAW menyampaikan dakwah. Apa yang Nabi SAW sampaikan? Dia panggil seluruh di antara orang-orang Mekah ketika itu. Nabi nak menyatakan bahawasanya agar beriman pada Allah. Kerana Nabi SAW sayang kepada di kalangan umat manusia, umat dia ni, agar Allah Ta'ala hindarkan baginya ialah siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu itulah Nabi SAW memanggil dan berbondong-bondong di antara orang-orang Mekah datang berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya kalau aku katakan di belakang bukit ini akan keluarnya seekor unta, adakah kamu percaya? Maka penduduk-penduduk Mekah mengatakan bahawa kami percaya kerana kamu tidak pernah berbohong. Nabi SAW menyatakan demikian dan dipercayai oleh orang-orang Mekah. Malahan Nabi SAW menyatakan kalau sekiranya ku nyatakan bahawa di belakang bukit ini akan datang musuh-musuh menyerang kita, adakah kamu percaya? Ya, kami percaya. Penduduk-penduduk Mekah masa tu belum beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mereka percaya kerana dia tahu bahawa Nabi SAW memang tidak pernah berkata dusta. Lalu Nabi menyatakan bahawasanya kerana rasa sayang Nabi kepada penduduk-penduduk Mekah yang belum beriman, Nabi mengajak untuk beriman kepada Allah, buat kebaikan. Sebab Nabi kata, Nabi SAW minta supaya semua mereka ini tidak diseksa oleh Allah Ta'ala. Di antara kalimah yang menentang ialah satunya adalah pakcik dia sendiri, iaitu Abu Lahab. Maka bila mana Abu Lahab dengar saja kata-kata Nabi, maka Abu Lahab pun mengatakan apa? Tabbat laka ya Muhammad. Maka cilakalah engkau ya Muhammad. Kenapa? Dia kata bahawasanya kami berkumpul hanya engkau nak menyatakan sedemikian. Bila mana daripada sumpahan ataupun makian daripada Abu Lahab, Allah terus turunkan ayat Al-Quran. Daripadanya adalah suratul Lahab. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Maka itulah di antara wahyu, bila berlaku sedemikian Allah terus turunkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi SAW nak menyatakan bahawa cilakalah tangan Abu Lahab, maka cilakalah kedua-duanya. Tapi bukan saja Abu Lahab, malahan isteri dia, Ummu Jamil. Ummu Jamil ni isteri Abu Lahab. Dia di antara perempuan yang cantik. Sebab itulah dipanggil Ummu, ibu yang cantik. Jamil ni maknanya cantik. Jadi dia ni di antara yang bersekongkol dengan suami dia Abu Lahab, menghina, mencaci, malahan banyak di antara yang dikorbankan oleh Ummu Jamil semata-mata untuk menghalang dakwah daripada Nabi SAW. Sanggup menggadaikan daripadanya gelang dan juga rantai dia semata-mata untuk menghalang dakwah Nabi SAW. Sehingga kan Allah menyatakan di dalam suratul Lahab, maka bukan saja Abu Lahab, istrinya yang membawa pintalan-pintalan tali ini pun, maka dia diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ummu Jamil ni, isteri kepada Abu Lahab ni, dia mengumpulkan kayu. Dan kayu ini diikat dengan tali-tali pintalan. Jadi tali pintalan ni diikat. Kalau kita tengok orang-orang dahulu, dia buat tali melalui daripada sabut. Ada di antaranya daun-daun pisang, pelepah pisang tu dijadikan tali untuk jadikan pintalan. Sama juga di zaman Rasulullah SAW, isteri kepada Abu Lahab ni membuat pintalan tali. Tapi dinyatakan bahawa dengan pintalan itulah kematian yang dilalui oleh Ummu Jamil daripada pintalan yang dibuat. Diikat dengan kayu. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia menghina, di antara kayu tersebut jatuh dan pintalan tali ini yang terjuntai, akhirnya
telah tersangkut kepada leher Ummu Jamil, dan Ummu Jamil isteri kepada Abu Lahab mati. Allah Ta'ala tunjukkan orang yang menentang dengan kebaikan Nabi SAW. Tapi itu bagi Ummu Jamil. Abu Lahab mati, lagi dahsyat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan. Dengan ada kekuasaan yang pada dia memukul seorang di antara budak. Dia pukul sehingga dalam keadaan teruk, lalu seorang perempuan mengambil satu batang kayu, lalu mengetuk kepala Abu Lahab, sehingga kan luka kepala Abu Lahab, dan luka yang sedikit tu dibawa pulang. Akhirnya keesokan hari dan berhari-hari berjalannya waktu, lalu kepalanya menjadi kudis, dan menjadi kudis lalu menjadi busuk, dan timbullah di antaranya kudis-kudis yang lain. Akhirnya Abu Lahab pun mati di dalam rumah dia. Selama 3 hari tidak diindahkan ataupun tidak dijenguk oleh anak dia sendiri. Anak Abu Lahab sebenarnya ada 2 orang yang berkahwin dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Utbah dan Utaibah. Utbah ni berkahwin dengan Ruqayyah. Utaibah dia berkahwin dengan Ummu Kalsum. Sewaktu Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, menjadi utusan Allah, bencinya Ummu Jamil, isteri Abu Lahab dan Abu Lahab, dia pun menyuruh kepada anak dia ini pergi menceraikan istrinya, iaitu anak Rasulullah SAW. Dan anak Nabi SAW diceraikan, dan selepas daripada keislaman di antara sahabat-sahabat, Nabi SAW telah mengahwinkan anak dia yang Ruqayyah ini, isteri kepada Utbah, dikahwinkan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan kemudian beberapa tahun meninggalnya Ruqayyah, Nabi SAW mengahwinkan anak dia yang kedua, iaitu Ummu Kalsum, dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Sebab tu Sayyidina Uthman ibn Affan dipanggil Zul Nurain. Di antara 2 cahaya mata Nabi SAW, anak dia Ruqayyah dan Ummu Kalsum dikahwinkan kedua-duanya kepada siapa? Sayyidina Uthman ibn Affan, seorang sahabat Khulafa Ar-Rasyidin yang mempunyai jiwa dan hati yang lembut. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW menyuruh kita membuat kebaikan. Kenapa? Sebab bagi mereka yang membuat kebaikan, Allah akan balas bagi dia dengan kebaikan juga. Banyak cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan orang yang baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas dengan kebaikan. Ada di antaranya sahabat Nabi SAW yang banyak menukilkan ataupun meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, iaitu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau tengok dia punya sirah dia, dia punya riwayat kehidupan dia, Abu Hurairah sebenarnya bukan orang Mekah. Dan Abu Hurairah pun bukan orang Ansar. Abu Hurairah bukan orang Madinah. Tapi Abu Hurairah adalah orang Yaman. Abu Hurairah yang kita dengarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, nama asalnya ialah Abdul Uzza, iaitu hamba kepada Tuhan Uzza. Ni maksudnya apa? Berhala yang bernama Uzza. Orang jahiliah dulu ada nama berhala dia, Uzza, Latta, wal Manat. Ada 3 berhala yang besar. Jadi satu di antaranya nama dia Uzza. Abu Hurairah nama dia asalnya ialah Uzza, Abdul Uzza. Lalu Nabi Abdul Syam, iaitu Abdul Syam. Yang Abdul Uzza ni ialah nama sebenar Abu Lahab. Maafkan saya. Abu Lahab nama dia Abdul Uzza. Abu Hurairah nama dia ialah Abdul Syam, iaitu hamba kepada matahari. Nabi SAW menukarkan nama dia, dan sehinggalah Nabi SAW menggelarkan kepadanya ialah Abu Hurairah.
Jadi Abu Hurairah ni orang mana? Orang Yaman. Dia lahir ni bila sewaktu usia Nabi 36 tahun. Bermaksud Nabi berada di bumi Mekah lagi. Nabi berada di bumi Mekah dan Nabi berpindah ke Madinah usianya ialah 50, lebih kurang 52 ke 53 tahun. 52 nak pergi kepada 53. Sebab apa? Sebab Nabi SAW duduk di Madinah selama 10 tahun. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Mendapat wahyu 40 tahun. Jadi Abu Hurairah lahir ni pada usia Nabi SAW 36 tahun. Iaitu dalam sirah dikatakan 17 tahun sebelum berhijrah Nabi ke Madinah, lahirnya Abu Hurairah. Jadi masuk usia dia lebih kurang dalam 17 tahun tu Nabi berpindah. Dia masih lagi di Yaman. Dan waktu itulah Allah pilih baginya Abu Hurairah mencari kebenaran, mencari jalan untuk menuju kepada pencipta. Lalu dia pun bertolak pergi ke mana? Pergi ke Madinah. Usia berapa? Usia 24 tahun. Dia masuk Islam saat-saat Nabi SAW dalam keadaan dah tua dah. Nabi dah berusia masa tu lebih kurang 60 tahun. Abu Hurairah jumpa dengan Nabi SAW di Madinah dan akhirnya dia beriman. Tapi kita lihat dalam masa fatrah 3 tahun itulah, maka Abu Hurairah ni banyak buat kebaikan. Dia dekat dengan Nabi SAW, sampaikan dia minta kepada Nabi SAW agar mendoakan dirinya. Mengingati segala kata-kata, pesanan, saranan Nabi SAW padanya. Maka Nabi mendoakan. Nabi mendoakan. Yang mana Nabi SAW ambil di antara syal ataupun ridak. Ada sebahagian kata serban, imamah. Ini serban, kita panggil serban. Ni imamah. Kalau yang ini nama dia ridak. Syal ni. Dia letakkan tempat Nabi SAW duduk. Selepas itulah maka Nabi SAW ambil daripada ridak dia ni dan dia pun kibarkan kepada dada belakang. Belakang bahu kepada Abu Hurairah. Jadi dia letak sebelah belakang dan selepas itulah segala apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW terus diingat oleh Abu Hurairah. Sehinggalah kematian Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah meriwayatkan hampir 5,000 hadis lebih. Dia ingat segala kata-kata Nabi SAW. Kenapa? Di antara kebaikan yang dia buat. Dia buat baik, Allah Ta'ala balas baik. Dia sebenarnya datang daripada Yaman, di antara orang miskin. Dia tak ada apa-apa pun. Dan dia lah di antara ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Di antara ahli yang duduk di belakang ataupun di luar Masjid Nabi. Di belakang rumah Aisyah. Rumah Aisyah belakang tu ada pangkin. Ada pangkin ni ada satu tembok tinggi lebih kurang paras betis lah, para lutut. Kat situ tu kawasan dia ada kotak tu dikatakan bahawa tempat duduknya atau tinggalnya ahli sufah. Ahli sufah ni orang yang datang ke Madinah, dia tak ada harta, tak ada rumah, tak ada saudara mara, maka dia duduk dekat Masjid Nabi SAW. Dan dia mendengar tausiah ataupun ucapan-ucapan Nabi, pengajian Nabi SAW. Dan andai kata ada orang yang memberikan makanan, Nabi SAW akan berikan juga kepada ahli sufah. Dan ada sebahagian daripada yang dekat dengan Nabi SAW dan mengambil upah untuk bekerja. Termasuklah siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, dia bekerja dengan seorang majikan untuk mengambil upah. Mungkin di sana satu tempat yang Allah Ta'ala datangkan kesuburan. Pokok-pokok korma, pokok-pokok tamar banyak hidup di bumi Madinatul Munawwarah. Jadi Abu Hurairah mengambil upah di sana. Kerana kebaikan, itulah. Ni kita cerita tentang kebaikan. Baiknya Abu Hurairah radhiyallahu an terhadap majikannya sehingga kan majikan dia mengambil Abu Hurairah ni menjadi menantu. Jadi majikan dia ni orang kaya. Dia orang kaya dan dia tengok
dia punya pembantu untuk menguruskan kerja-kerja dia, dia tengok baik sangat Abu Hurairah, lalu dikahwinkan. Bila dikahwinkan, maka Abu Hurairah hidup dalam keadaan kesenangan. Tapi kesenangan dia tak tunjukkan kepada orang bahawa dia ni dah jadi orang kaya, tak tunjuk. Ya, ada orang macam tu, dia ni kaya tapi dia tak tunjukkan yang dia kaya. Dia low profile lah, dia tak tunjukkan yang dia kaya, dia macam orang biasa. Ya, ada orang sedemikian, saya dipahamkan ada seorang hamba Allah ni, kerja dia apa? Kerja dia menyapu ni. Menyapu, membersihkan ada satu kawasan tu. Tapi duit dia berjuta. Rumah dia dengan rumah sewa dia banyak. Tapi hidup dia macam tu je. Ada orang macam tu. Walaupun kaya dia tak tunjuk. Tapi yang banyak ni, yang tak kaya tunjuk kaya. Biar papa asal bergaya. Biar pape asal bergaya. Ada yang macam tu. Tapi Abu Hurairah tak. Dia dapat pak mentua kaya. Namun dia tak tunjukkan yang dia kaya. Subhanallah. Inilah Abu Hurairah. Sehingga kan baik dia di zaman pemerintahan Abu Bakar, zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dah pergi lantik Abu Hurairah ni menjadi pemimpin di mana? Di Bahrain. Dia menjadi gubernur di Bahrain. Ni Abu Hurairah. Dia jadi pemimpin kat sana. Dia takbir, dia ikuti macam mana Nabi SAW. Dipesankan oleh Nabi SAW, dia ikut. Tapi tahu je lah, manusia, kalau orang buat baik pun salah, tak baik apa tak lagi, semua cemuh. Tapi Abu Hurairah buat baik, pun orang tak suka, lalu difitnah kepada Abu Hurairah. Dia menyatakan bahawa Abu Hurairah telah mengambil harta daripada pemerintahan dia dan mengumpul sebanyak 10,000 dinar duit. Jadi bila sahaja berita ini kedengaran dan disampaikan kepada Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin di bumi Madinah, masa Sayyidina Umar ni penaklukan Islam dah banyak di sekitar Arab lah, maksudnya di sekitar Mekah dan Madinah. Satu di antaranya Bahrain, jauh, jadi dia pergilah menjadi gubernur sana. Amirul Mukminin Sayyidina Umar dengar saja tindakan Sayyidina Umar yang pertama sekali, dia terus lucutkan jawatan Abu Hurairah. Dia tak selidik, terus lucutkan dulu. Dia lucutkan, dia tak mentadbir, barulah di antara siasatan dibuat kepada Abu Hurairah. Bila siasatan dibuat, maka Abu Hurairah dilucutkan, dia marah tak? Dia tak marah. Sebab dia tahu pesanan daripada Nabi SAW dengan kebaikan. Nak jadi pemimpin bukannya mudah, susah. Tapi kemudian dia ambil juga. Nabi SAW sebagai pemimpin, akhirnya dia pun turun. Dia turun, dia tak rasa dalam keadaan dia ni terhina. Ada sahabat-sahabat duduk atas diturunkan, dia tak terhina. Seperti siapa? Khalid Al-Walid. Menjadi panglima perang. Dia ni ketua panglima perang. Maknanya dia pegang general ni duduk atas sekali. Dalam panglima dia duduk atas sekali. Sewaktu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Khalid Al-Walid masuk Islam zaman Rasulullah SAW hidup. Sewaktu Fathul Mekah. Kemudian Nabi SAW wafat. 2 tahun lalu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar terus lantik dia menjadi panglima perang. Subhanallah. Zaman Rasulullah SAW sendiri pun Nabi dah lantik dia panglima perang. Zaman Sayyidina Umar turunkan jawatan dia daripada panglima perang tu terus turun jadi orang bawahan. Kalau kita kata ni macam jadi prebet baliklah. Tapi rasa tak pada dia tak terasa pun, tak rasa kecil hati. Abu Hurairah diturunkan tak kecil hati. Bila dia buat siasatan, bahawasanya Abu Hurairah ni tak ada bersalah pun. Sedangkan dia pun memang menantu orang kaya. Didapati bahawa harta dia tu sebenarnya harta daripada benda yang halal, yang betul. Dengan perniagaan dia. Akhirnya Sayyidina Umar pun lantik balik Abu Hurairah untuk menjadi gubernur. Abu Hurairah terima tak? Abu Hurairah tak terima. Dia tak terima, bukan merajuk. Dia kata bahawasanya aku tidak mahu mencemari
daripada keturunan aku, nama baik aku. Itulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tak merajuk, dia tak ada buat parti lain pun. Subhanallah. Jadi dia turun sampailah pemerintahan siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dah lantik dia, kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Osman lah lepas daripada Umar, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman lantik dia. Lantik semula pun dia tak nak. Sampai Sayyidina Ali lantik pun dia tak nak. Selepas Sayyidina Ali, pentadbiran ditakbir oleh siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah lantik dia menjadi gubernur di Madinah. Dan dia pun menjadi gubernur di Madinah. Sebab itulah kita tengok pengikut-pengikut di antaranya orang yang golongan Syiah ni, dia tidak menerima hadis daripada Abu Hurairah. Sebab dia menolak daripada lantikan Sayyidina Ali kepada Abu Hurairah. Jadi ada di antara puak Syiah yang menolak, yang benci, anti kepada para sahabat. Termasuklah Abu Bakar dan juga Umar. Dan Sayyidina Ali ni diangkat, tapi dilantik kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tak nak, maka ditolak segala hadis dia. Ini siapa dia? Ialah Abu Hurairah. Nak cerita kebaikan dia buat, Allah balas dengan kebaikan. Sebab tu orang kafir, orang musyrikin pun, ataupun orang-orang yang bukan Islam, dia buat baik, Allah balas baik tak? Allah balas baik, tapi dia tak ada pahala. Allah berikan kebaikan. Banyak di antara orang-orang kafir pun, orang-orang non-Muslim buat kebaikan, dia buat sedekah. Kita panggil sedekah lah infak, sumbangan dia. Sebab tu ada beberapa sekolah di Melaka ni pun, kalau sekolah SJKC ni, dia minta ataupun dibuat pungutan untuk membuat satu pembangunan di sekolah, dia tak perlukan duit daripada KPM pun dia boleh dirikan. Kita tengok sekolah Yok Bin, sekolah Pefong, dia kutip duit. Kita panggil sedekah, dia panggil sumbangan. Maka tersergam dia punya dewan besar dia. Daripada semua banyak sumbangan-sumbangan. Allah balas pada dia kebaikan tak? Balas. Apa kebaikan dia? Dengan diri dia yang sihat, usia yang panjang. Kalau dia tak mengucap, dia akan kekallah duduk dalam neraka bila mati. Sebab itulah kita kalau boleh, carilah kebaikan yang mampu bagi kita. Pengajaran daripada ayat yang kita baca tadi, hendaklah seorang itu bertaubat sebelum mati dan banyakkanlah amal kebajikan untuk bekalan hidup di akhirat. Ini di antara pengajaran dan satu di antara pesanan Nabi SAW, bahawasanya Nabi pesankan supaya kita ini jadi orang yang bijak. Jadi orang yang bijak. Ni kita nak dengar betul-betul siapa dia orang yang bijak. Siapa dia orang yang bijak? Kalau pandangan kita tengok daripada lahiriah, orang yang bijak siapa dia? Orang yang mendapat pengajian paling tinggi lah. Pengajian paling tinggi kat Malaysia apa dia? Iaitu PhD. Itu paling tinggi. Tuan-tuan dulu periksa SRP, lepas SRP SPM, lepas SPM STPM. Ada yang ambil STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM. Lepas STAM bagaimana? Diploma. Lepas diploma, Ijazah pula. Ijazah. Lepas ijazah, pergi master. Lepas master, PhD. Lepas PhD, lepas PhD, mati. Mana ada lagi lepas PhD ada pengajian. Ada tak ada pun dia ambil PhD bidang-bidang yang lain. PhD kedoktoran, doktor falsafah dipanggil. Doktor ada belajar paling tinggi, PhD dia dapat 2 doktor. Doktor medical, doktor falsafah. Dia dapat doktor pakar. Ada yang ambil doktor bahagian engineer, ada doktor bahagian syariah, usuluddin, bahagian lawyer, undang-undang. Itu paling tinggi. Pandai tak orang tu? Pandailah. Itu lahiriah. Yang kita lihat, zahiriah dia memang pandai. Tapi Nabi bagi tahu orang yang pandai siapa dia? Orang yang bijak. Tuan-tuan nak tahu siapa dia? Orang yang bijak ialah orang yang ada depan saya. Siapa yang ada depan saya? Tuan-tuan lah. Nabi bagi tahu, tuan-tuan lah orang yang bijak.
Kenapa Nabi kata orang yang bijak, orang yang memikirkan diri dia. Saya rasa ibu-ibu, ayah-ayah yang duduk sini semua berfikir tentang diri dia. Apa yang dipikir? Itu yang Nabi kata yang kedua. Yang Mak Ajah cakap tadi. Apa dia? Dia ingat kehidupan dia selepas mati. Selepas mati, manusia akan hidup. Yang datang ni semua fikir dah. Fikir apa? Rasa-rasa aku ni dah tua dah. Hidup aku pun tinggal beberapa tahun. Aku pun tak tahu. Macam-macam dah ada. Masa muda semua sihat. Masa tua, dia datang sikit-sikit. Apa yang datang sikit-sikit? Sakit lah. Betul kan? Dulu tak ada darah tinggi, sekarang ada darah tinggi. Dulu tak ada kencing manis. Dulu kencing masam, sekarang dah kencing manis. Apa lagi? Lutut kita dulu bukan main kuat lagi. Sekarang semua dah goyang. Mata kita pun dah kabur dah. Baca kejap ke depan, kejap ke belakang. Kejap ke depan, kejap ke belakang, langsung tak bunyi. Telinga pun dah tak berapa dengar. Telinga dah tak berapa dengar dah. Dah macam, siapa tu? Mak Tempe. Cerita P. Ramlee. Mak Tempe tu. Orang cakap lain, dia cakap lain. Dia memang macam tu, Pak Mat memang macam tu, dia kata. Dia cakap budak, bini dia dengar kata apa? Bedak. Ya Allah, inilah. Jadi ni, orang yang fikir selepas dia hidup ni, iaitu selepas mati, itulah orang yang bijak. Sebab tu kita kena jadi orang bijak. Jangan jadi orang yang jahil. Tahu orang jahil? Jahil. Jahil ni dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Dalam bahasa Melayu, jahil tu artinya bodoh. Tapi kalau kita cakap, kau ni betul-betul jahil lah. Jangan ada cakap aku macam tu. Dia tak terasa sangat dengan jahil. Tapi jangan bercakap bahasa Melayu. Kau ni betul-betul bodoh lah. Dia pandang ke atas, ke bawah, ada kena tumbuk dengan aku. Padahal bodoh dengan jahil tu sama. Orang Jawa tak panggil jahil, tak panggil bodoh. Dia panggil apa? Goblok. Bukan gablok Ni tuan meja ada ni. Gablok lain, gablok nasi empit, goblok. Goblok ni bodoh. Jangan jadi orang yang bodoh. Apa dia orang yang bodoh? Orang yang tak fikir pada diri dia dan fikir untuk dunia je. Sebab itulah, jadilah orang yang bijak. Kita tahu bahawasanya selepas ini kita ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua apa? Iaitu alam akhirat. Alam akhirat ni semua akan tempuh. Tak ada seorang pun tercecer. Satu-satu semua akan terima. Lama tak? Lama. Bila bermulanya? Selepas kita mati dalam alam dunia. Duduk dalam kubur, itulah permulaan awal alam akhirat. Tempuh. Malaikat akan tunjukkan. Dia akan bukakan satu ruang, pintu. Pintu dan dia tengok daripadanya lubang tersebut ataupun tempat pintu yang terbuka tu, dia tengok. Kedudukan apa? Alam neraka. Lalu ditanya oleh penghuni dalam kubur. Aku takut. Dan apakah tempat itu? Malaikat tanya, itulah tempat kamu. Wa na'uzubillah. Apa dia? Neraka. Dan dia akan lalui. Kemudian dibukakan oleh malaikat satu tempat pintu. Betapa indahnya. Indahnya dia nak masuk. Apakah tempat tu? Lalu malaikat kata, itulah tempat yang diharamkan bagi kamu. Iaitu syurga. Siapa dia? Orang yang mikirkan pada dia dengan keduniaan, tak fikir tentang akhirat. Sebab tu kena fikirkan tentang akhirat kita. Yang ibu-ibu datang ni, semua Allah SWT berikan ganjaran yang terlalu besar. Besarnya tidak terkira. Sebab apa? Sebab itu pemberian anugerah Allah Ta'ala, bukan pemberian daripada manusia. Ibu-ibu datang ni, ayah-ayah datang ni, pahala ni terlalu besar. Apatah lagi duduk. Malaikat ni akan datang. Allah Ta'ala jadikan daripada dunia ini makhluk-makhluk dia. Jin, manusia, malaikat. Jin dan manusia ni nisbah dia satu, manusia ada 9 jin. Di antara malaikat dan jin ni, kalau kumpulkan manusia dan jin ni dengan berbanding dengan malaikat, jin dan manusia dikumpulkan dia satu, maka malaikat ada 9. Terlalu banyak malaikat Allah Ta'ala anugerahkan turun ke bumi ini, datang bertemu dengan hamba-hambaku. Siapa?
Iaitu manusia lah, malaikat. Ibu-ibu, ayah keluar daripada rumah, malaikat dah datang, dah ikut. Ikut kita ke mana kita pergi. Sampailah berada di sini, malaikat ada bersama kita. Bila dia akan pergi? Apabila kita keluar daripada masjid ni, akan datang malaikat lain. Malaikat yang bersama dengan kita ni, berada dengan kita ni, sentiasa doakan untuk kita. Allah maghfirlahu warhamhu. Dua. Allah, berikanlah kerahmatan baginya, kasih sayang padanya, dan ampunkanlah. Ni malaikat doakan untuk kita. Dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Min aina jita, wa aina makan, maza taf'aluna. Malaikat akan ditanya oleh Allah. Bukannya Allah tak tahu, Allah maha mengetahui segala-galanya. Tapi pekerjaan yang diberikan kepada malaikat, Allah tanya. Sebab tanggungjawab dia, daripada kamu, mana kamu? Saya baru balik daripada tinggalkan hamba-Mu daripada Masjid Tanjung Minyak. Apakah dia buat? Dalam keadaan daripada pagi, dia datang ke rumah-Mu, ya Allah. Duduk mendengar kalam-kalam Allah dan kalam-kalam Rasul. Apakah yang diinginkan padanya? Maka diinginkan padanya ialah syurga daripada-Mu, ya Allah. Katakanlah padanya bahawa sesungguhnya aku meredainya. Sebab tu kita duduk dalam ni Allah Ta'ala reda bagi kita. Lalu Allah tanya lagi, apakah yang dihendak lagi? Sesungguhnya dia minta kepada-Mu, ya Allah, dijauhkan daripada api neraka. Katakanlah padanya bahawa sesungguhnya aku hindarkan, jauhkan dia daripada api neraka. Siapa? Inilah orang yang duduk dalam majlis ilmu. Duduk seketika, sekejap je, Allah berikan balasan terlalu banyak lagi. Tapi tiba-tiba malaikat kata apa? Ya Allah, sesungguhnya dalam kalangan yang duduk di dalam masjid ini terdapat seorang yang punya dosa yang banyak. Dosa yang banyak. Maka diceritakan oleh malaikat, adakah dia bersama? Ya, dia bersama. Dia lalu dalam satu laluan, nampak majlis zikir. Dia tengok orang ramai, dengar suara speaker, jelas tak jelas, jelas tak jelas. Dia pun masuk. Dia masuk, dia tengok, rupanya kat belakang ada apa? Ada periuk nasi, ada tong air. Oh, dia kata ada apa? Ada makan. Ada makan, dia pun pergi kat tempat wuduk, basuh tangan, ambil wuduk. Dan dia pun tak masuk. Tak masuk mana? Dia tak masuk majlis ilmu, dia duduk kat luar. Tapi bukan yang kat sini, yang ada kat luar jangan terasa pula. Ni cerita dia duduk kat luar sebab apa? Rasa malu. Orang malu, dia memang macam tu kadang dia tutup muka dia. Ada di antara tawaduk, ada yang tak nak. Dia sengaja duduk kat luar. Tak apa. Kata Allah, sesungguhnya orang yang berada di luar tu pun, dia di kalangan orang-orang yang sama menerima rahmat daripada aku. Bermaksud apa? Orang yang berada di majlis begini pun Allah SWT ampunkan dan diletakkan bagi dia satu tempat nama di syurga, dijauhkan daripada neraka. Motif dia, kena belajarlah. Bukan motif dia kalau belajar duduk luar. Nanti dia kata, ustaz kata duduk luar pun dapat juga. Yang duduk luar. Tapi kena ingat, siapa yang nak dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia dekat-dekatlah. Dia dekat-dekat dengan majlis ilmu. Jadi itu di antara pengajaran dia. Dan seterusnya, bertaubatlah sebelum menyesal di kemudian hari yang mana Allah SWT tidak akan menerima taubatmu lagi. Ini pada dah akhirlah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah. Dia dah nampak, dia dah lihat, dia dah dengar. Maka waktu itulah dia minta, ya Allah, pulangkan aku untuk dalam alam dunia. Maka sesungguhnya Allah tak akan kembalikan. Maka bertemulah dengan alam seterusnya, dengan apa yang dia buat di atas muka bumi ini. Yang ketiga, hendaklah ada tiap-tiap tempat golongan yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Sebaliknya Allah SWT akan menurunkan malapetaka sekiranya manusia reda dengan kemungkarannya. Jadi inilah di antaranya. Allah balaslah. Kalau ada buat kemungkaran, maka Allah SWT akan datangkan dengan musibah bagi dia. Allah Ta'ala maha kaya. Kalau Allah nak jadikan pada suatu apa yang dia nak jadi tak, Allah akan datangkan. Fa iza arada syai'an ay yaqula lahu kun, jadi fayakun, maka akan terjadilah. Kemudian yang keempat, kecuaian dalam amal ma'ruf nahi mungkar menyebabkan doa
tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni. Kalau kita seandainya melakukan kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala tak akan angkatkan doa kita. Sebab itulah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun perbuatan yang kita nak buat kebaikan, maka kena banyak kita istighfar. Banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah taala. Apa-apa sahaja pun minta ampun. Sebab tu kita ni solat bagus bukan tak bagus, ngada Allah sujud bercakap dengan Allah taala. Sebab tu Nabi ajar lepas daripada salam apa yang kita sebut mula-mula lagi. Mula-mula sekali selepas daripada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Nabi sebut mula-mula? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Padahal buat baik tapi minta ampun. Tapi itulah hakikat dia, apa pun setiap hari minta ampun. Setiap hari minta ampun sekurang-kurangnya 100 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Sebut 100 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kalau nada bacaan itu insya-Allah 5 minit selesai. 5 minit. Bila nak buat? Pagi-pagi. Ada tak lain? Banyak lagi yang lain. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Siapa baca 100 kali, Allah hapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Subhanallah. Banyaknya kasih Allah Taala bagi hamba dia. Cuma kita je lah untuk beramal. Dulu saya dah bagi tahu kan, amalkanlah. Apa yang kita nak amalkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dah baca belum? Belum baca? Hafalkan. Baca setiap hari, pagi petang, pagi petang. Di antara yang lain Nabi SAW bagi tahu, suruh kita ini memuji Allah Taala, memuji Rasulullah SAW, berselawat pagi petang, pagi petang. Pagi dah selesai dah, alhamdulillah. Siapa solat jemaah tadi semua dah baca selawat 10 kali. Tunggu petang, asar nanti baca lagi selawat. Yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq banyak kali tak baca? 3 kali je. Allah jauhkan daripadanya kita ni musibah. Musibah sebab ada kisah dalam cerita dia, hadis ini diceritakan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Dia bagi tahu dia kena kala jengking, lalu dia kata bahawasanya dia ngadu Nabi, aku kena kala jengking. Nabi kata, kamu amalkan. Kalau kamu baca ini, sesungguhnya Allah elakkan daripada kamu kena kala jengking musibah. Apa doa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh hafal, insya-Allah. Ingat kan? Ingat. Nanti pakai selipar dah tak ingat. Sampai bawah pakai selipar dah tak ingat. Apa tadi Ustaz cakap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah tak jumpa dah. Mana tadi ayat dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan yang terakhir, azab yang diturunkan Allah SWT kerana kemungkaran akan menimpa pelaku kemungkaran itu dan orang-orang yang lain bersamanya. Ini kalau ada kemungkaran, Allah tak turunkan pada dia aja, tapi pada semua, ya semua. Sebab tu peranan kita nampak kemungkaran kena ubahlah, kita kena tegurlah. Jabatan Agama Islam sampaikan tak terlarat tengok keadaan kedudukan orang-orang Islam itu sendiri. Ada sebahagian satu tempat dalam satu rumah bersekedudukan. Dah macam laki bini. Cek-cek rupanya bukan laki bini pun. Dah ada anak 1, 2. Macam mana boleh hidup macam tu? Berlaku? Ya, berlaku. Berkesedudukan. Tu nak salahkan siapa? Semua akan menuding jari. Semua akan menuding jari pada pihak-pihak tertentu. Bagi kita tu nak nampak kemungkaran, kita kena cubalah ubah. Mengadu pejabat. Sebab kemungkaran ni sekarang berleluasa. Kita takut kalau Allah Ta'ala datangkan musibah, bukan dia saja, tapi semua akan kena. Bukan saya kata, tapi dalam kitab. Inilah sendiri. Pernah Aisyah tanya, bagaimana ya Rasulullah sedangkan dia ini dalam keadaan dia ni berniaga, tak ada pun dalam kejahatan. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahawasanya Allah mengetahui melalui niat-niat dia. Sebab itulah Imam Nawawi bagi tahu tentang niat.
kitab dia banyak cerita mula-mula tentang hati, iaitu niat. Niat yang baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Tuan-tuan datang niat kerana Allah Ta'ala, Allah balas dengan kebaikan. Tapi niat ni dalam hati Allah saja yang tahu. Saya tak tahu. Tuan-tuan berniat, lepas ni nak pergi sarapan, saya berhenti setakat ni dulu. Jadi saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Andai ada keterlanjuran daripada saya, kata-kata dari saya terguris bahasa, saya minta ampun, minta maaf. Jadi nak ucap selamat hari raya pun kita tak jumpa sepanjang Syawal. Jadi saya pun minta maaf daripada kesalahan saya. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik, kewafiatan yang waras, dan ibu-ibu, ayah-ayah doakan juga kesihatan saya, keluarga saya, ibu mertua saya yang balik daripada umrah masih belum lagi sihat sempurna. Maka dipesankan, kata Dahlan, doakan mak insya-Allah. Saya pun pohonkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, doakanlah mak mertua saya mudah-mudahan dia sihat walafiat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita bukan di sini, Allah Ta'ala akan satukan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.